7. Pada hari ini adalah disebabkan ada perancangan musuh-musuh kita sebenarnya. Mereka apabila kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, setelah kita dijajah oleh penjajah selama 446 tahun, waktu itu orang Melayu bersatu di dalam satu bumbung ketika itu. Walaupun pada peringkat awal orang Melayu bersatu melalui persatuan-persatuan ataupun sekarang dipanggil NGO, macam-macam persatuan dalam seluruh Malaysia atau Melaya ketika itu, mereka bersatu hingga menubuhkan sebuah parti. Yang akhirnya daripada parti yang ada, mereka memperjuangkan kemerdekaan. Maknanya orang Melayu dah mula sedar. Ini timbul apabila orang Melayu dah mula mempunyai ilmu. Kebanyakan orang-orang kita, pemimpin-pemimpin awal dulu, menyedari bahawa orang Melayu memang patut menerima kemerdekaan dengan secara penyatuan. Tetapi lama-kelamaan, oleh kerana ada orang yang berminat nak menjadikan negara ini bukan hak milik Melayu saja, tetapi dimiliki oleh semua penduduk Malaysia yang sudah menjadi warga negara. Oleh kerana itu, mereka masing-masing nak tunjuk kekuatan masing-masing. Cara nak menunjukkan kekuatan masing-masing ialah dengan memecah belahkan satu kumpulan yang kuat. Contoh kita mula-mula Melayu yang ada dalam parti ketika itu pecah. Daripada UMNO pergi ke PAS. Kemudian satu ketika daripada UMNO pergi ke 46. Satu daripada UMNO pergi ke PKR. Daripada UMNO pula pergi ke yang akhir PPBM, yang terbaru contohnya. Ini dalam orang Melayu. Mau tidak mau mereka memecahkan daripada parti. Kerana apa? Mereka pecahkan daripada parti. Sebab kekuatan UMNO bergantung kepada kekuatan parti. Maka sebab itu dipecahkan. Cuba tengok. Kejatuhan kita pada tahun 2018 adalah disebabkan perpecahan orang Melayu sudah terlalu banyak. Kalau dalam kumpulan parti contohnya, orang Melayu ada dalam UMNO, orang Melayu ada dalam PAS, orang Melayu ada dalam Keadilan, orang Melayu ada dalam PAN, orang Melayu ada dalam yang terbaru ni PPBM, orang Melayu ada dalam Perkasa, orang Melayu ada yang tidak berparti. Dipecah-pecah-pecahkan. Walaupun orang Melayu dan bumi putera dalam negara kita jumlahnya ialah 65%, yang bukan Melayu hanya 35%. Mengapa kekuatan orang Melayu pecah? Kerana tidak kuat, kerana dipecah-pecahkan. Apabila contoh orang Melayu apabila berpecah kepada 6 kumpulan contohnya, daripada 65%, katakanlah 60%, dah jadi satu kumpulan 10. Nasib baiklah kita bersatu dengan PAS dalam muafakat nasional, menjadikan kita bertambah kuat. Keyakinan pula rakyat apabila persatuan ini memang dah ditunggu-tunggu, kekuatan orang Melayu di dalam sebuah parti dua parti yang sangat besar iaitu PAS dan UMNO untuk bersatu, dan hari ini sudah terjadi. Apabila terjadi, inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia semua. Pecahan kita selama ini adalah menjadi duka lara kepada rakyat. Dan apa yang berlaku perancangan kita ialah kita kena kembali kepada asal balik. Melayu kalau nak kuat, nak mempertahankan agama Islam, nak mempertahankan raja-raja Melayu. Kerana apa kita mempertahankan raja-raja Melayu? Kerana agama kita dipegang oleh raja-raja. Kita contoh negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, Melaka, Pulau Pinang contohnya, wilayah persekutuan contohnya, dia tidak menyerahkan kepada Gabnor untuk memegang agama, tetapi dipegang oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Maka sebab itu kita pertahankan raja-raja. Contoh. Maka sebab itu kita kena bersatu balik bagi memastikan agama, raja-raja, bangsa Melayu, bahasa Melayu dan macam-macam benda yang kepentingan dengan kita. Kalau kita tidak pertahankan, benda-benda ini akan hilang begitu saja. Yang akhirnya nak ke kita sebagai macam seperti orang Red Indian di Amerika Syarikat. Pribumi sebenarnya di Amerika Syarikat ialah Red Indian. Tetapi yang memerintah Amerika Syarikat sekarang orang mana? Orang daripada seluruh dunia, daripada Britain, daripada Perancis, daripada Jerman, daripada macam-macam yang duduk kat situ, yang asalnya pendatang tetapi menguasai Amerika. Red Indian macam orang asli di sini. Dan kita tidak mahu juga orang Melayu akan jadi begitu.
Jadi oleh kerana itu, sementara kita masih mempunyai sedikit kuasa dan boleh menyatukan bangsa Melayu, kita mesti pertahankan benda-benda ini. Nasihat saya, kita lupakan pasal parti politik demi masa depan bangsa kita. Orang Melayu yang ada dalam UMNO orang Islam. Orang Melayu yang ada dalam PAS orang Islam. Orang Melayu yang ada dalam PKR juga orang Islam. Orang Melayu yang ada dalam PPBM orang Islam. Orang Melayu dalam PAN pun orang Islam. Orang Melayu dalam Putra orang Islam. Kita lupakan dulu benda-benda itu semua demi survival orang Melayu dalam Malaysia ini. Kita mesti kena bersatu. Kalau boleh, pemimpin-pemimpin jangan cakap saja. Apa yang dicakap selama ini, kita bersatu, kita bersatu. Kalau kita berpecah, kita akan habis. Tapi kalau kita tengok siapa yang pecahkan? Dia orang yang pecahkan. Adakah Mat Kijo tubuhkan parti? Yang tubuhkan parti PPBM atau yang tubuhkan parti Pejuang pun atau yang tubuhkan PKR Anwar Ibrahim, yang tubuhkan Pak Ponam Tengku Razali. Adakah orang bawah? Tak ada. Jadi saya menyeru kepada orang yang atas, jangan cakap saja. Apa yang dicakap dilaksanakan. Dengan harapan supaya kalau betul-betul perjuangan dia untuk membela Melayu, lupakan segala-galanya. Kita bersatu. Kalau kita bersatu kuat, contoh macam penyapu lah, kalau lidi 2-3 batang tak akan berusik sampah. Tapi kita kumpulkan jumlah lidi yang banyak menjadi sebatang penyapu, segenggak penyapu, sampah kita boleh buang begitu mudah. Contoh begitu, itu depan mata kita, penyapu depan. Takkan diorang tak terfikir, diorang pandai-pandai. Diorang pernah menjadi Perdana Menteri, pernah jadi menteri. Takkan diorang tak terfikir. Kita ni macam pengikut. Kita pengikut, ikut apa saja yang mereka rancang. Tapi apa yang dirancang kita laksanakan. Tapi kalau boleh, saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin terutama. Kalau orang bawah semua akan ikut. Pemimpin bersatulah demi kepentingan bangsa Melayu, agama Islam dan Raja-Raja Melayu.